Bismillah, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أولا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ InsyaAllah pada hari ini kita menyambung kembali Muzakarah kitab Mutammimatu Al-Ajurumiyah pada siri yang ke-27. Jadi kurang lebih dalam 35 kelas ataupun 40 kita akan khatamkan kitab inilah insyaAllah. Tak lebih daripada 40. Kemudian pada minggu lepas kita baca Babul Hal dan kita sangkut pada contoh yang terakhir yang dibawa oleh pengarang kitab kita, iaitu ketika mana membincangkan tentang ar-rawabit. Syekh sebut hal ini boleh jadi datang dalam keadaan mufrad ataupun datang dalam keadaan jumlah. Contohnya kita sebut ja'a Zaidun rakiban, telah datang oleh Zaid hal keadaan dia ketika datang itu menunggang. Jadi rakiban itu mufrad lah, bukan bentuk jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ataupun hal datang dalam bentuk jumlah, sama ada jumlah ismiyah ataupun fi'liyah, dan jumlah itu kita sebut mesti khabariyah, tidak boleh insya'iyah. Khabariyah ialah jumlah yang tahtamilu al-kadhib, as-sidqa wal-kadhib. Dan ketika mana Syekh membincangkan tentang perkara tersebut, Syekh sebut mesti ada rabitah. Mesti ada rabitah, iaitu pengikat yang mengikat antara jumlah hal dengan jumlah sebelum hal. Mesti ada pengikat yang mengikat antara jumlah hal dengan jumlah sebelum hal, supaya difahami jumlah yang kedua itu hal bagi satu perkara yang wujud dalam jumlah yang pertama. Jumlah yang kedua itu hal bagi fa'il yang ada dalam jumlah pertama. Jumlah yang kedua itu hal bagi maf'ul bihi yang ada dalam jumlah yang pertama. Jadi mesti ada rabitah lah, pengikat. Kalau tidak difahami ini satu jumlah, ini satu jumlah yang berasingan, jadi tidak tersampai maksud hal itu. Dan kita sebut rawabit itu sama ada dengan waw ataupun dhamir secara serentak. Contohnya alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Jadi jumlah wa hum ulufun mubtada khabar itu menjadi hal kepada wawul fa'il bagi kharaju. Kharaju. Boleh? Tidakkah engkau melihat kepada mereka yang keluar daripada negara mereka, sedangkan mereka yang keluar itu uluf, ramailah, beribu-ribu. Jadi kat sini apakah rabitah, pengikat antara jumlah hal dengan jumlah sebelum hal, wahum, waw dan juga dhamir hum tu, yang mana hum tu kembali kepada fa'il kharaju, iaitu waw. Ataupun pengikatnya datang dalam bentuk dhamir sahaja, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Kat sini ba'dukum aduun itu jumlah mubtada khabar, ba'dukum itu mubtada, aduun tu khabar. Boleh? Jadi apakah pengikat antara jumlah ba'dukum aduun li ba'din itu dengan ihbitu? Kita sebut pengikatnya ialah dhamir kum. Yang terakhir ialah diikat dengan waw sahaja. Tadi dengan waw dhamir sahaja, ini dengan waw sahaja. Dia kita sangkut kat sini lah. Kata musannif, qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna ilal khasirun.
Qalu, dan mereka berkata, iaitu adik-beradik Sayyidina Yusuf, lain akalahu dhi'bu, jikalau dia, iaitu Nabi Yusuf itu dimakan oleh dhi'b. Jadi az-dhi'bu tu ila fa'il, hu tu maf'ul bihi, jatuh ke atas Nabi Yusuf. Jadi mereka, iaitu saudara Nabi Yusuf berkata, lain akalahu dhi'bu, kalau dan jikalau dia, iaitu Nabi Yusuf itu dimakan oleh dhi'b, serigala, wa nahnu usbatun, sedangkan kami ni usbah, satu kumpulan, maknanya bukan seorang lah, satu kumpulan, inna idzan la khasirun, maka kami ni orang yang rugi. Maknanya kalau adik seorang tu pun kami tak boleh nak jaga, sedangkan kami ni satu kelompok, bukan seorang-seorang, tak, maka kami ni orang yang lalai, orang yang rugi. Jadi disebut dalam syarah, az-zi'bu tu fa'il, wa nahnu usbah tu ni ialah hal bagi fa'il, hal bagi fa'il. Tu. Sedangkan kita sebut sebelum ni, hal-hal tu nak menerangkan hai'ah, keadaan. Ja'a Zaidun rakiban, Zaid tu datang dalam keadaan macam mana? Rakiban. Kharaja Zaidun masruran, telah keluar oleh Zaid dalam keadaan gembira. Tak. Jadi kat sini, adakah wa nahnu usbatun tu menerangkan hal keadaan Dhi'ib? Mereka telah berkata, jikalau Dhi'ib itu dimakan jikalau Nabi Yusuf itu dimakan oleh Dhi'ib, maka hal keadaan Dhi'ib itu kami berkumpulan. Jadi makna tu tak comel, makna tu macam lari. Wa nahnu usbah tu hal yang menerangkan keadaan Dhi'ib. Wa nahnu usbah tu kami, iaitu saudara mara Nabi Yusuf ni, usbah, satu kumpulan. Macam mana wa nahnu usbah tu boleh jadi hal kepada fa'il, iaitu az-dhi'ib, iaitu serigala? Tak ada kaitan, tak ada hubung kait antara keduanya. Wa nahnu usbatun itu bukan menerangkan az-dhi'ib. Boleh. Jadi apa yang kita pening tu sebenarnya telah dijawab oleh pemilik kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah. Dia bawa iskal yang dibawa oleh dalam kitab Kawakib Durriyah ni, Imam Ahdal bawa kritikan Imam Abdullah Al-Faqihi dalam Fawaqih Janiyah, kemudian dijawab. Jadi Imam Abdullah Al-Faqihi ni komentar ataupun condemn ataupun kritik lah. Kritik ataupun disebut sebahagian ulama tak setujulah untuk dikatakan wa nahnu usbatun ni jumlah yang dianggap sebagai hal kepada az-dhi'ib. Sebab hal-hal ni menerangkan keadaan fa'il ataupun menerangkan keadaan maf'ul, dan kat sini ianya tidak berlaku, maka tidak sesuai dianggap sebagai apa dia? Tidak sesuai dianggap sebagai hal. Maka Syekh Abdullah Al-Ahdal pun sebut, aku pun pernah ditanya soalan yang sama, maka aku jawab, Imam Ad-Damamini. Imam Ad-Damamini ni dia ada syarah ke atas kitab Mughni. Saya ada kitab tu, ada sajalah, tak buka-buka pun. Bi anna Ad-Damamini zakara fi Manhal As-Safi. Imam Ad-Damamini menyebut dalam kitab Al-Manhal As-Safi, bi annahu yujab an dhalika bi anna bayana hayati as-sahib thabitun bi ta'wil. فيتأول هنا بأن يقال المعنى لئن أكله الذئب غير ملتفت إلى تعصبنا له. Jadi Imam Ad-Damamini mengatakan jumlah itu datang untuk menerangkan hal keadaan fa'il terhasil dengan cara kita takwil. Dengan cara kita takwil. Macam mana nak takwil? Macam ni, lain akalahu dhi'bu, mereka telah berkata, kalau Nabi Yusuf dimakan oleh az-dhi'ib, sedangkan hal keadaan az-dhi'ib itu ghaira multafitin ila ta'assubina lah, sedangkan az-dhi'ib itu, serigala itu, tidak memandang kepada kumpulan kami, maka kami ini dianggap sebagai orang yang rugi. Jadi disebut qalu la in akalahu dhi'bu, dan mereka, iaitu adik-beradik Nabi Yusuf, berkata,
Lain akalahu dhi'bu, kalau Nabi Yusuf ni dimakan juga oleh dhi'ib. Hal keadaan dhi'ib itu, wa nahnu usbatun tu ditakwilkan, hal keadaan dhi'ib itu ghaira multafitin. Hal keadaan dhi'ib itu, serigala itu tidak memandang kepada kumpulan kami. Maka mestinya kami ni termasuk golongan-golongan yang rugi. Kalau si dhi'ib tu boleh makan juga Nabi Yusuf, sedangkan dhi'ib itu tu hal kepada dhi'ib. Sedangkan serigala itu tidak memandang kepada kumpulan kami, makanya kami ni kumpulan-kumpulan atau orang-orang yang rugi. Boleh? Mana dia nak sebut gini? Ni adik-beradik Nabi Yusuf, ni serigala. Kalau serigala itu boleh makan juga Nabi Yusuf, sedangkan serigala itu tidak memandang, ghaira multafit, tidak mempedulikan kami ada sebelah je, sebelah Nabi Yusuf. Tak, kami ada satu kumpulan. Kalau si serigala ni boleh makan juga Nabi Yusuf, sedangkan serigala tak memandang kepada kami ni rugi sangat, lekeh sangat lah maknanya. Dah dia Nabi Yusuf, lepas tu kami duduk sebelah, tiba-tiba mari serigala boleh makan adik dia, dalam keadaan tak pandang langsung kepada kumpulan abang-abang dia lain. Lekeh sangat lah kami ni, serigala buat tak tahu je, macam kami ni tak ada kat tempat tu. Tu boleh. Jadi ditakwilkan ghaira multafitin ila ta'assubina lah. Akhir sekali selesailah masalahnya. Sebab apa? Sebab wa nahnu usbatun itu ditakwilkan dengan apa? Dhi'ib itu tidak memandang kepada usbah kami ni, kepada kumpulan kami, sehingga berani makan juga Nabi Yusuf. Akhir sekali kami ni termasuk golongan yang inna idzal khasirun, orang yang rugi. Itulah lebih kurang. Boleh? Tu. Lepas tu banyak lagi lah, ada jawapan-jawapan lain tu boleh baca. Jadi kita masuk bab tamyiz. Bab tamyiz dinamakan juga sebagai at-tafsir, at-tabyin. Dia belaka tu. Nama lain bagi tamyiz, at-tafsir, at-tabyin. At-tamyiz ini masdar kepada mayyaza, yumayyizu tamyiz. Jadi tamyiz kat sini dengan makna mumayyiz. Tamyiz masdar, tapi yang kita kehendaki daripada tamyiz ini ialah isim fa'il, iaitu mumayyiz. Sebab yang datang tu ialah mumayyiz. Contoh saya sebut ishtaraitu 20, telah aku membeli 20 apa? Hamba. 20 kereta, 20 pensil. Gulaman. Telah aku membeli 20 gulam, hamba. Jadi gulaman tu kita panggil tamyiz. Apa makna tamyiz? Mumayyiz, satu zat yang menerangkan. Isim fa'il tu. Satu zat yang menjelaskan, satu zat yang mentafsirkan. Yang dibeli tu, insyirin tu ialah gulam. Boleh? Tu. Jadi tamyiz bimaknal mumayyiz. Apa dia tamyiz ni? Tu. Huwa al-ismul mansubul mufassiru liman bahama minal dhawati awin nisbah. At-tamyiz lah isim. Al-ismu isim. Jadi fa'il harf tak boleh jadi tamyiz. Al-ismul mansub, isim yang mansub. Maka kalau marfu' kalau majrur boleh jadi tamyiz tak? Kalau pada bab hal kita sebut isim mansub juga. Maknanya hal tak boleh datang dalam keadaan dia itu majrur dan juga marfu'. Tapi kat sini boleh. Jadi al-ismul mansub itu berdasarkan yang ghalib lah. Ghalibnya tamyiz ni datang dalam keadaan mansub. Saya sebut ishtaraitu 20 gulaman, telah aku membeli 20 hamba. Jadi gulaman tu mansub. Tapi ada tak tamyiz yang tidak mansub? Ada. Contoh tamyiz bagi 3, 100, 1000. Tak. Contoh saya sebut ishtaraitu salasata gulamin, telah aku membeli 3 apa? Gulamin. 3
hamba. Jadi gulamin itu tamyiz tu. Dia menerangkan apakah salah sah itu. Tak. Jadi dia tu tamyiz tapi dia tu majrur sebab dia tu mudhaf ilaih. Faham tu? Jadi al-mansub itu ghaliban lah, tapi ada juga tamyiz yang datang dalam keadaan apa? Dalam keadaan majrur. Faham tu? Okey. Al-ismul mansubu. Bila sebut al-mansubu, maknanya apa? Dimansubkan. Maka mesti ada nasib. Satu perkara lain yang menasabkan dia. Siapa yang menasabkan dia? Fa'al sebelum tu. Ataupun zat yang mubahamah itu sendiri. Contoh kita sebut ishtaraitu 20 gulaman. Siapa yang memansubkan gulaman? 20 itu sendiri. 20 itu yang memansubkan gulaman. Jadi 20 nasibun, gulaman tu kita panggil sebagai mansubun. Faham tu? Okey. Al-ismul mansubul al-mufassiru liman bahama min al-zawat min al-dhati aw al-nisbah. At-tamyiz ila isim yang mansub yang al-mufassir, yang menjelaskan, al-mubayyin. Jelaskan apa? Liman bahama, jelaskan sesuatu yang tidak jelas daripada zat. Zat ni benda lah. Ataupun nisbah. Tu. Boleh? Kita sebut ishtaraitu 20, aku telah membeli 20. Zat 20 tu apa? 20 tu boleh jadi 20 ekor zat ayam, 20 ketul zat apa dia, pen dan sebagainya. Jadi zat 20 tu tidak diketahui, tidak jelas, maka didatangkan gulaman sebagai tamyiz penjelas. 20 tu ialah gulam, bukan benda lain. Ataupun nisbah tu akan datanglah. Boleh? Jadi bila kita sebut at-tamyiz itu isim yang mansub yang menjelaskan sesuatu yang tidak jelas daripada zat, maka terkeluar daripadanya hal. Sebab hal ini isim yang mansub juga. Al-mufassiru liman bahama juga. Cumanya minal hay'ah. Hal datang bukan nak menerangkan zat, tapi nak menerangkan keadaan bagi zat. Ja'a Zaidun. Kita tahu dah siapa yang datang tu, Zaid tu lah. Zat si Zaid tu yang datang. Yang kita tak jelasnya hal keadaan ni. Datang tu menunggang ke berjalan kaki. Kita pun sebut masyian, dalam keadaan berjalan kaki. Jadi hal menerangkan hay'ah, bukan menerangkan zat. Jadi hal terkeluar. Tak. Begitu juga terkeluar daripadanya na'at, sifat. Sifat juga terkeluar. Sebab sifat ni lebih kepada takhsis ataupun taqyid. Okey, baca. Walidzati apa tu? Walidzati al-mubhamati arba'atu anwa'. Dan bagi zat yang mubhamah itu ada 4 jenis. Ataupun kat sini sebut wazatu, bukan walidzat. Wazatul mubhamatu arba'atu anwa'. Dan zat yang mubhamah, yang tidak jelas itu ada 4 jenis. Zat yang tak jelas tu ada 4 jenis. Selepas daripada zat itu datang pula tamyiz yang menerangkan. Yang pertama ahaduha al-adad, nombor lah. Nombor ni pula ada yang sarih, ada yang tidak sarih. Yang sarih ni sebelah dan ke atas. Contoh ishtaraitu 20. Nombor tu 20. 20 ni jelas lah dia ni nombor. 20 ialah nombor, bukan benda lain. Tak. Jadi ishtaraitu 20, telah aku membeli 20. 20 apa? Gulaman, hamba. Wa malaktu 90, telah aku memiliki 90. 90 apa? 90 ni boleh jadi pen, pensel, kereta, motor, ayam, itik. Kita sebut na'jatan. Na'jah ni kalau tak silap anak apa? Anak unta kalau tak silap, ataupun anak lembu. Wa malaktu 90 na'jatan. Ada tulis sini tak? Lupa nak tengok tadi. Mana makna na'jah? Asyah. Na'jah ni syah lah, kambing. Anak kambing. Boleh?
Jadi na'jatan tu tamyiz sebab dia menerangkan apakah 90 tersebut. Jadi itu adat yang sarih. Dalam syarah disebut ada adat yang apa? Anak kambing. Ada adat yang ghairus sarih, yang tidak jelas. Seperti apa? Kam istifhamiyah. Kam yang memberi makna berapa. Contoh saya buat kam amdan malakta, berapa hamba yang kamu miliki. Kam amdan malakta. Jadi kam tu dianggap sebagai adat, nilai, nombor. Cuma nombor yang tidak jelas. Kalau tadi 20, 90 jelas lah, 90, 20, 100. Tak, kat sini kam berapa tu adat lah. Cuma tak jelas berapa tu berapa, tak jelas. Kalau satu-satu isim itu berada selepas adat ghairus sarih, juga layak untuk di-i'rab sebagai hal. Sebagai tamyiz kita sebut kam abdan, berapa hamba. Sebab berapa ni boleh jadi berapa hamba, berapa lembu, berapa kambing. Jadi kam abdan malakta, berapa hamba yang kamu miliki. Faham tu? Okay, yang kedua, wasani al-miqdar. Al-miqdar ini sesuatu yang diketahui dengan dia kadar sesuatu. Ianya pula terbahagi kepada 3 lah. Baca wasani al-miqdar ka qaulika ishtaraitu qafizan burran. Ini menerangkan sukatan. Qafizan itu sukatan. Telah aku membeli qafizan. Itu sukatan. Tulis beli dalam ni. Wal qafiz mikyalun yas'u samaniyata makakik wal makuk. Benda tulis ni. Mudahnya gini. Fal qafiz mikyalun yas'u 12 sa'. Aywa. Wa huwa ma qalahu fi at-tuhfah wa syarh ar-rawdi wa ghayrihima. Qala al-Jauhari al-makuk mikyalun wa huwa akih. Jadi apa dia al-qafiz ni? Al-qafiz ni ialah satu sukatan yang muat sehingga 12 gantang. Satu gantang ialah 4 cupok tangan orang yang kebiasaan lah. Bukan kecil macam saya. Orang yang agak besar sikit. Sederhana lah, tak besar sangat, tak kecil sangat. Dan 4 kali cupok ni, tak cukup 4 kali cupok, kita sebut satu gantang. Satu gantang. Jadi al-qafiz ialah sukatan. Contoh kita sebut ni lah. Ni qafiz, satu sukatan yang boleh kita letak dalamnya berapa? 12 gantang. 12 gantang. Faham tak? Beras ke apa ikutlah. Jadi ka qaulika ishtaraitu qafizan, aku telah membeli satu sukatan yang muat apa? Muat 12 gantang. Kamu beli tu banyak tu. 12 gantang tu, qafiz tu. Kamu beli apa tu? Gandum ke barley ke apa? Burran, gandum. Jadi burran tu datang menerangkan qafiz lah. Yang mana qafiz tu tak dianggap sebagai miqdar. Miqdar yang menerangkan kail, iaitu apa nama? Sukatan. Apa beza sukatan dengan wazan kita dah terang sebelum ni banyak kali. Yang kedua, wa mannan samnan. Ishtaraitu mannan samnan. Tu mannan tu menerangkan apa? Menerangkan wazan. Menerangkan wazan. Apa dia? Wazan tu beratlah. Apa dia makna mannan? Tengok sikit sini. Dah mana ya? Berat dia berapa banyak? Tak terang pula dah. يعرف بها مقادير الموزونات.
Manan ni berat lah, berat. Berat. Kalau kita hari ni 1 kilo, 2 kilo, manan ni ada berat tertentu lah. Jadi ishtaraitu manan. Kalau nak mudah kita tukar. Ishtaraitu kilo. Aku beli 1 kilo. 1 kilo mudah. Samnan. Yang aku beli tu ialah samnan. Bukan benda lain. Okey. Kemudian washibran ardan. Washibran ardan. Dan satu shibr. Apa shibr? Jengkal. Jadi ishtaraitu shibran, telah aku membeli 1 jengkal. Ini menerangkan misahah. Misahah ni keluasan. Telah aku membeli 1 jengkal. 1 jengkal apa? Ardan, tanah. Boleh? Jadi yang nombor 2 ni, wasani al-miqdaru ka qawlika ishtaraitu qafizan burran. Qafizan tu apa dia? Al-kail. Ishtaraitu mannan samnan. Mannan tu ialah wazan berat. Ishtaraitu shibran itu misahah, keluasan, ardan tanah. Faham? Diwasalisu yang ketiga ialah azatul mubhamah, yang ketiga, zat yang tidak jelas. Yang ketiga ialah syibhu miqdar. Syibhu miqdar. Perkara-perkara yang menyerupai miqdar tadi, nombor 2. Jadi nombor 1 kita sebut apa? Azat al-mubhamah tadi kita sebut ada 4, arba'atu anwa'. Yang pertama adat. Ishtaraitu 20 gulaman, 20 tu adat. Yang kedua miqdar. Ishtaraitu qafizan. Qafizan tu miqdar burran. Wasalisu yang ketiga syibhul miqdar. Perkara yang menyerupai miqdar. Perkara yang menyerupai nombor 2 tu. Contohnya apa? Nahwu misqala zarratin khaira. Nahu misqala zarratin khaira. Wa man ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Tu ayat Quran tu lah. Di barang siapa yang buat misqal ni satu timbangan berat lah. Macam kita belajar apa fiqh kan, dia kan misqal kan 2 poin berapa tak tahu, berat dia gram. 20 misqal 85 gram emas. 20 misqal emas berapa? 85 gram emas. Ini misqal ni tak tahu, 1 misqal 85 gram emas 85 bahagi 20, dapatlah 1 misqal. Jadi beratlah satu timbangan. Jadi barang siapa yang buat satu timbangan berat daripada zarrah, dia buat dia melakukan satu timbangan berat daripada zarrah tu pada sudut apa? Baik ke buruk ke? Khairan. Jadi khairan tu menerangkan apakah misqala zarrah itu yang dia buat tu. Okey, fa khairan kat sini tamyiz li misqala zarrah. Faham tu? Jadi dalam syarah disebut wa mithqalu dzarrah syabihun bima yuzanu bih. Mithqala dzarrah itu menyerupai sesuatu yang ditimbang. Maknanya dia menyerupai qafizan. Tu. Lepas tu disebut pula wasyibhul misahah dekat bawah tu. Contoh ma fis sama'i mawdhi'u rahatin sahaban. Apa yang ada di langit tu mawdhi'u rahah. Ada satu ruang sebesar rahah ni, sebesar jari ni, sebesar tapak tangan. Apa yang di langit tu ada sebesar tapak tangan. Apa yang sebesar tapak tangan tu? Misahah tapak tangan tu apa? Sahaban, iaitu apa? Awan. Jadi mawdhi'ur rahah itu kita panggil sebagai apa? Sebagai satu perkara yang menyerupai miqdar, iaitu menyerupai misahah. Mawdhi'u rahah, sebesar tapak tangan. Apa dia yang sebesar tapak tangan yang ada kat langit tu? Sahaban, iaitu awan. Itulah. Warabi' yang keempat, maka nafar'an li tamyiz. Sesuatu yang dianggap sebagai cabang kepada tamyiz. Sesuatu yang dianggap sebagai cabang kepada tamyiz. Ini zat mubhamah.
Ha? Contoh kita baca nahwu hadza khatamun, ini cincin. Cincin apa? Hadidan. Cincin besi. Cincin ni ada cincin emas, cincin besi, cincin perak. Jadi cincin kat sini ialah cincin hadid, iaitu cincin besi. Macam mana nak tahu tamyiz itu ialah tamyiz yang macam mana nak tahu? Zat mubahamah itu ialah termasuk di bawah golongan ataupun kumpulan yang keempat, iaitu maka far'an li tamyiz. Apa-apa yang merupakan cabang bagi tamyiz. Mudah je. Saya sebut apa-apa yang merupakan cabang bagi tamyiz. Jadi kita ada cabang, kita ada asal. Yang zat mubahamah itu ialah cabang. Yang zat mubahamah itu ialah cabang. Yang zat mubahamah itu ialah cabang. Ada tamyiz ialah asal. Tamyiz ialah asal. Mudah tengok. Hadza khatamun, ini cincin. Hadidan, itu tamyiz dia, besi. Jadi bukan cincin zahaban lah, bukan cincin fiddatan. Hadidan. Khatamun ni mubaham. Zat yang mubahamah. Cincin, tahu dah cincin tu, cincin apa? Besi ke, emas ke, perak ke, kayu ke? Tak. Satu dia mubaham, dan dia tu farak. Dia tu cabang kepada tamyiz. Cabang kepada tamyiz. Dia tu keluar daripada tamyiz. Sebab khatam tu daripada besi tu lah. Jadi kita ada besi atas sekali, bawah besi tu ada motor, ada bawah besi tu ada cincin, ada meja, ada kursi besi, ada kereta, motor dan sebagainya, yang benda-benda yang diperbuat daripada besi lah. Jadi semua ni yang bawah ni dianggap sebagai cabang kepada besi. Emas cabang kepada besi, meja besi cabang kepada besi itu sendiri. Jadi sekarang ni apa yang zat mubahamah tu? Zat mubahamah tu ialah perkara yang merupakan cabang bagi besi itu sendiri, bagi tamyiz itu sendiri. Boleh? Contoh yang kedua, wa hadza babun, dan ini pintu. Sajan, sajan ni kayu jati, jenis kayu jati, tak silap. Tak. Dan ini pintu. Pintu tu cabang kepada kayu jati tu. Sebab kayu jati tu boleh buat pintu, boleh buat kursi, boleh buat meja. Jadi antara cabang kepada saja ialah ba. Boleh. Hadza atau hadhi jubbatun khazan, dan ini jubbah. Khazan ni sutera lah. Jenis sutera. Jadi sutera tu kita boleh buat baju, kita boleh buat jubah, kita boleh buat seluar dan sebagainya, ridak dan sebagainya. Tak. Jadi jubah itu merupakan far'an, cabang bagi khazan. Jadi zat mubahamah itu merupakan cabang bagi tamyiz dia sendiri. Betul? Okey, baca lagi. Wal mubayyinu, jadi itu kita sebut zat al-mubahamah lah, ada 4. Al-adad, al-miqdar, syibhul miqdar, dan juga ma kana far'an litamyiz. Kemudian saya sebut wal mubayyinu li ibhamin nisbah naw'an. Dalam ta'arif tadi saya sebut apa? At-tamyiz ialah al-ismul mansubul mufassiru liman bahama min az-zat. Jadi kita dah bincang zat apa yang mubahamah. Sehingga kena datang tamyiz menerangkan zat tersebut. Ada 4 kan? Okey, awin nisbah, dalam tak ada sebut awin nisbah. Jadi tamyiz ialah isim yang datang yang menerangkan satu perkara yang tidak jelas pada nisbah. Jadi kita ada satu jumlah, dan jumlah tu ada nisbah sesuatu kepada sesuatu. Nisbah tu kita tak jelas sudut apa. Maka datang tamyiz menerangkan nisbah tu. Okey, wal mubayyinu li ibhami nisbah pula. Tamyiz yang datang untuk menerangkan nisbah pula ada 2 bahagian, naw'an, muhawwalun wa ghairu muhawwalin. Yang bertukar daripada fa'il, daripada maf'ul, wa ghairu muhawwalin, dan juga tidak bertukar daripada fa'il ataupun maf'ul ataupun mubtada'. Memang asal dia lahir-lahir lagu tu dah. Tu bahasa mudah kita. Maka saya sebut imma muhawwalun anil fa'il. Ini terang tamyiz yang asalnya fa'il kemudian menjadi tamyiz. Tu. Dia menerangkan yang muhawwal dululah. Muhawwal ni sama ada tamyiz tu asalnya fa'il kemudian jadi tamyiz, ataupun asalnya maf'ul kemudian jadi tamyiz, ataupun asalnya mubtada' kemudian jadi tamyiz. Okey.
Kita baca. Nahu tasabbaba Zaidun araqa. Tasabbaba, sabba, apa sabba? Saya menuang air. Jadi kat sini tasabbaba Zaidun telah terpercik oleh Zaid. Telah keluar sesuatu daripada Zaid. Itulah tasabbab ni. Telah terpercik lah, saya bahasa, saya terjemah tasabbaba telah terpercik. Telah apa? Terpercik oleh Zaid. Kita pun jadi bingung lagu tu. Telah terpercik oleh Zaid. Percik datang dia. Tak kemabuk. Jadi kita keliru ataupun kita tak faham nisbah. Nisbah at-tasabbub li Zaid tu. Yang kita tak faham apa nisbah at-tasabbub ila Zaid. Sadaran tasabbub kepada Zaid tu sudut apa? Telah terpercik daripada Zaid. Apa yang terpercik daripada Zaid? Araqan, peluh. Jadi Zaid bersukan, maka terpercik daripada Zaid. Apa yang terpercik daripada Zaid? Araqan, peluh. Bukan benda lain. Jadi kat sini asalnya apa? Tasabbaba araqu Zaid, telah keluar ataupun telah tasabbub, telah terperciknya araqu Zaid. Araqu tu fa'il. Zaidin tu apa dia nama? Mudhaf ilaih. Jadi asal apa? Tasabbaba araqu Zaidin. Tasabbaba araqu Zaidin. Tak. Cumanya kita nak buat mubalarah. Mubalarah ni mana kita nak tarik perhatian orang supaya mendengar. Maka kita ubah sikit kalam tu bagi tahu apa nak jelas pada permulaan dia. Sebab kalau sebut tasabbaba araqu Zaidin, orang faham dah. Zaid ni keluar peluh. Saya tu Assalamualaikum, wassalam, balik. Sekarang kita nak tarik perhatian dia, maka kita sebut tasabbaba Zaidun. Zaidin tadi mudhaf ilaih kita jadikan sebagai fa'il. Telah terpercik oleh Zaid. Orang pun pandang, Zaid terpercik benda. Araqan. Jadi dia pandang pada kita baru kita terang. Itulah contohnya nak bagi mubalarah tu, nak bagi orang lebih fokus pada cerita kita tu. Tu. Wa tafaqqa'a. Tafaqqa'a maknanya imtala'a, penuh. Imtala'a Bakrun, telah penuhlah oleh Bakar. Fa'il tu. Benda pula Bakar penuh benda. Telah penuhlah oleh Bakar, penuh ilmu, penuh benda Bakar ni. Syahman. Maknanya lemak. Boleh. Rasanya imtala'a syahmu Bakrin, telah penuhlah berlemak si Bakar. Jadi buncit kawan tu. Tak. Imtala'a tafaqqa'a maknanya imtala'a. Tafaqqa'a syahmu Bakrin, telah penuhlah oleh lemak Bakar. Mana gemuklah si Bakar ni. Tak. Jadi kita ubah. Kita letak Syahman tu sebagai apa? Imtala'a tafaqqa'a syahmu. Syahmu tu fa'il. Syahmu tu kita Bakrin jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih tu kita jadikan fa'il. Syaham. Tak, syaham yang tadinya fa'il kita jadikan dia tamyiz. Jadi tafaqqa'a Bakrun Syahman. Jadi kat sini Syahman datang menyerahkan nisbah. Nisbah at-tafaqqu' kepada Zaid, kepada Bakr. Yang ketiga, taba nafsun. Taba Muhammadun nafsan, telah baik oleh Muhammad. Baik apa rupa, baik perangai, baik akhlak, baik jiwa ke apa? Nafsan, baik jiwa. Tak. Jadi nisbah at-tib kepada Muhammad tu dijelaskan dengan tamyiz iaitu nafsan. Faham tu? Wa qawlihi ta'ala washta'ala ar-ra'su syaiba, dan telah menyalalah oleh kepala. Menyala apa? Jadi berapi ke guna kepala. Maka disebut syaiban, telah menyala dengan uban. Tu, nampak menyala putih-putih tu tak? Boleh. Asalnya washta'ala syaibur ra'si, telah menyalalah oleh uban-uban kepala. Wa taba nafsu Muhammad, telah baiklah jiwa Muhammad. Tak, tapi fa'il tu kita ubah jadi tamyiz. Mudhaf ilaih tu kita jadikan sebagai fa'il. Atas nama apa? Mubalaghatan. Wa ta'kidan lil kalam. Sebab bila kita sebut perkara yang tak jelas dulu, secara ijmal orang akan fokus. Sebablah kita sebut secara tafsir dengan mendatangkan tamyiz. Wa imma muhawwalun anil maf'ul, sama ada
tamyiz itu bertukar daripada fa'il menjadi tamyiz ataupun daripada maf'ul menjadi tamyiz. Contohnya nahwu wafajjarnal arda uyunan, dan telah kami pancarkan akan tanah, akan bumi. Apa yang dipancarkan? Nisbah at-tafjir kepada ard tu. Tafajjur, terpancar. Keluar darah ke daripada bumi, keluar mata air ke, keluar apa. Wafajjarnal arda uyunan, telah kami pancarkan akan tanah oleh apa? Uyunan, iaitu air mata air. Tu. Jadi asalnya uyunan itu dianggap sebagai maf'ul bihi. Asalnya ialah wafajjarna uyunal ardi. Al-ardu mudhaf ilaih, uyuna tu maf'ul bihi, kemudian diubah mudhaf ilaih jadi maf'ul bihi. Maf'ul bihi pula jadi apa? Tamyiz. Jadi kat sini nisbah yang tak jelas ialah nisbah tafajjur ilal ard. Dijelaskan dengan datanya tamyiz uyunan. Assalamualaikum. Fahimtum? Okey, au an ghairihima nahwu ana aktsaru minka malan wa zaidun aqrabu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Jadi kat sini apa nama? Masih dalam muhawwal lah, tamyiz yang muhawwal. Jadi tadi tamyiz muhawwal daripada fa'il. Tasabbaba araqu zaidin. Fa'il kita ubah jadi tamyiz. Tasabbaba zaidun araqan. Wafajjarna al-arda uyuna. Asalnya wafajjarna uyuna al-ardi. Kat sini ialah mubtada. Au an ghairihima ialah mubtada. Dia sebut apa? Ana aktsaru minka malan. Ana aktsaru minka malan. Asalnya apa? Asalnya mali aktsaru minka. Tak. Duit aku ataupun harta aku lebih banyak daripada kamu. Mali aktsaru minka. Mali aktsaru minka. Duit aku lebih banyak daripada kamu. Boleh? Lepas tu mali ni kita pecahkan dia. Mal, harta, li, ya tu ya ul mutakallim lah. Bila kita pecahkan, tak? Maka apa? Keluarlah mal dan juga ana. Sebab ya tu ana. Tak? Mal tadi tu mubtada. Mali, mal. Mal tu mubtada. Mubtada tu kita letak sebagai tamyiz. Tak? Bila dah terpecah antara mal dengan juga ya tu keluar, muncul seorang seekor dia tu, jadilah ana. Maka ana aktsaru minka. Ana aktsaru minka. Jumpa mana ana tu daripada ya tu. Aktsaru minka memang dah ada dalam jumlah. Mali aktsaru minka. Kita ubah jadi ana aktsaru minka. Aku lebih banyak daripada kamu. Apa? Harta, ilmu. Maka mubtada tadi tu kita letak kat belakang sebagai tamyiz, menerangkan nisbah. Apa tu? Banyak kepada aku tu ialah apa? Malan. Jadi ana aktsaru minka malan. Faham tu? Begitu juga wa zaidun akramu minka aban. Asalnya apa? Asalnya Abu Zaidin akramu minka. Ayah Zaid yang lebih mulia ataupun lebih pemurah daripada kamu. Abu Zaidin akrabu minka. Itu asalnya. Tak? Tapi Abu Zaidin tu kita pecahkan. Abu Zaidin. Mubtada apa? Abu. Abu tu kita letak belakang. Zaidin mudhaf ilaih duduk depan, dia pula jadi mubtada lah. Jadi Zaidun akramu minka. Zaid lebih mulia daripada kamu. Sudut apa tu? Adakah Zaid tu sini memang lebih mulia daripada kamu? Tak. Zaid ni jelek. Kamu lebih mulia. Tapi kalau banding ayah Zaid lebih mulia daripada ayah kamu. Ayah Zaid lebih mulia daripada ayah kamu. Maka disebut Zaidun akramu minka aban. Zaid lebih mulia daripada kamu. Sudut apa? Sudut ayah. Maknanya ayah Zaid ni lebih mulia daripada ayah kamu ataupun daripada kamu sendiri. Boleh.
Wa ajmalu minka wajhan. Asalnya wajhu Zaidin ajmalu minka. Wajah Zaid lebih handsome daripada kamu, lebih comel daripada kamu. Samalah wajhu Zaidin. Kita pecahkan wajah tu mubtada tak belakang. Zaidin tu mudhaf ilaih jadi mubtada. Jadi Zaidun ajmalu minka. Zaid lebih cantik daripada kamu. Apa? Muka ke, tubuh badan ke? Tak, dia cantik tak mesti muka. Boleh jadi tubuh badan, muka tak berapa nak comel. Jadi kat sini berlaku ibham pada nisbah al-jamal kepada si Zaid ni. Sudut apa? Muka ke, tubuh badan ke? Maka disebut ana ajmalu minka wajhan. Ana ajmalu minka wajhan. Faham tak? Tu. Okey, sikit lagi. Ya Rab. Au ghairu muhawwalin, ataupun tidak muhawwal. Jadi yang tamyiz yang mubayyin li ibham nisbah tu ada dua lah. Yang pertama muhawwal. Muhawwal pula ada tiga. Muhawwal anil fa'il, muhawwal anil maf'ul, muhawwal anil mubtada. Sekarang ni kita nak masuk al-mubayyinu li ibham nisbah yang ghairu muhawwal. Maksudnya asal dia memang lagu tu dah. Tamyiz tu memang lagu tu dah. Bukan tamyiz tu asalnya mubtada kemudian baru jadi tamyiz. Tamyiz tu asalnya fa'il baru jadi tamyiz. Tamyiz tu asalnya maf'ul baru jadi tamyiz. Tak, memang asal-asal lahir tu tamyiz gitu dah. Tanpa sebarang pertukaran. Au ghairu muhawwal nahu imtala al-ina, telah penuhlah oleh bekas. Penuh dengan apa? Ma'an. Jadi sekarang ni berlaku ibham pada nisbah penuh akan ina. Jadi cawan telah penuh. Nisbah penuh kepada cawan tu penuh apa? Batu, guli, duit, pasu pula dah. Apa nama pasir? Ataupun apa? Ma'an, air. Jadi ma'an tu datang menerangkan nisbah yang tak jelas. Walillahi darruhu farisan. Ni orang Arab ni sebut lagu ni. Dan demi Allah dan bagi Allah darruhu, darru ni Ad-dar ini masdar kepada daral laban. Daral laban yadiru. Maknanya memerah susu. Kemudian asalnya makna dar ialah perah. Saya perah ni tak? Perah susu. Tu perbuatan tu nama dia dar. Yadiru. Kemudian dinamakan susu tu sendiri sebagai dar. Darun tu asalnya memerah. Kemudian dar itu diletak pada susu. Hadza darun. Ini susu. Boleh, itu dia punya asal cerita dia. Jadi kat sini walillahi darruhu farisan, dan demi Allah akan susunya farisan. Apa maksudnya? Gini cerita dia. Saya tengok seorang tu menunggang kuda. Menunggang tu comel molek lah, bagus sungguh. Maka saya pun sebut walillahi darruhu farisan. Contoh yang tengah tu Zaid. Walillahi darru Zaid ataupun walillahi darruhu farisan. Masa saya takjub. Comel sungguh si Zaid ni. Comel apa? Comel sudut apa dia comel tu? Farisan. Sudut kekudaan, sudut main kuda tu lah. Boleh. Jadi sebab apa disebut darruhu? Yang bermakna susu. Dikatakan apa nama? Wa huwa huna kinayatul an fi'l mamduh as-sadir. Pertama, walillahi darruhu farisan ini kinayah kepada seseorang tu ta'ajub. Mana saya ta'ajub buat satu perkara, saya pun sebut walillahi darruhu farisan. Tak, saya tengok dia mengajar comel kemah molek. Tak, saya ta'ajub, saya pun sebut walillahi darruhu muta'alliman. Satu kinayah. Bila mana kita ta'ajub, kita sebut lagu tu. Tak, sebagai ulama sebut ta'ajub kat sini bukan ta'ajub kepada perbuatan orang tu. Tadi saya ta'ajub kepada perbuatan dia menunggang. Jadi saya pun sebut walillahi darruhu farisan. Saya ta'ajub akan perbuatan yang keluar daripada Zaid ni ketika mana dia mengajar. Jadi saya sebut walillahi darruhu mu'alliman. Ada sebahagian sebut ta'ajub tu ialah pada susu tu. Walillahi darruhu farisan, maknanya kita ta'ajub pada susu tu. Macam mana susu tu boleh keluar daripada seorang mok tapi boleh melahirkan faris yang masya-Allah tabarakallah. Jadi ta'ajub pada susu. Susu jenis lagu mana tu?
Tak, susu badan yang lagu mana tu? Yang akhir sekali keluar orang alim lagu ni, keluar pemain kuda macam ni, keluar guru yang macam ni. Itulah, boleh. Okey, wala yakunu tamis illa nakiratan abida, dan tidak berlaku tamis itu melainkan nakirah. Ini alasannya sama macam sebelum ni lah. Hal mesti nakirah juga. Sebab apa? Hal datang nak menerangkan hay'ah. Nak menerangkan hay'ah memadai dengan nakirah. Jadi apa atas keperluan apa kita datangkan makrifah? Kat sini pun samalah. Nak menerangkan apa? Zat yang mubahamah. Nak menerangkan apa? Nisbah yang mubahamah. Boleh diterangkan dengan nakirah. So, selesai dengan nakirah je lah. Buat benda nak pergi kepada ma'rifah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Sama macam hal. Tamyiz juga tidak datang melainkan selepas sempurnanya kalam, iaitu selepas fa'il ada fa'il ataupun selepas mubtada ada khabar. Wan nasibu li tamyizi dzatil mubhamah wa huwa tilka dzat. Ini nak terang nasib. Kita ada mansub, kita ada nasib. Yang mansubnya tamyiz itulah. Siapa yang memansubkan dia? Yang memansubkan dia kita panggil nasibun, isim fa'il. Maka disebut wan nasibu li tamyizi dzatil mubhamah huwa tilka dzat. Dzat tu sendiri. Jadi contoh ni kalau yang zat mubhamah lah. Ishtaraitu 20 gulaman. 20 tu sendiri yang memasukkan gulam. Malaktu 90, zat 90 tu sendiri yang memasukkan na'jah. Contoh. Tu dia. Wan nasibu li tamyizil nisbah. Nasib amil bagi tamyiz nisbah pula al-fi'lul musnad, fa'il. Tak. Maknanya wa fajjarna al-arda uyuna. Al-arda mansub sebab fajjara tak? Uyunan mansub sebab fajjara juga. Jadi yang nisbah ni tamyiz nisbah masuk sebab fa'il sebelum. Tasabbaba Zaidun araqa. Araqa masuk sebab tasabbaba. Tafaqqa'a ay imtala'a Bakrun syahman. Syahman masuk sebab tafaqqa'a, dan begitulah seterusnya. Wala yataqaddam tamyiz ala amilihi mutlaqan, dan tamyiz itu tidak boleh duduk di depan daripada amil dia. Tak boleh langsung. Kalau buat juga salah. Berdosa kalau buat. Maksudnya apa? Tak boleh sebut. Asalnya gini tak? Tasabbaba Zaidun araqa. Siapa yang memasukkan araqan? Tasabbaba. Jadi tasabbaba tu kita panggil amil. Araqan tu ma'mul. Jadi amil tak boleh duduk belakang. Ma'mul tak boleh duduk depan. Mana tamyiz tak boleh duduk depan sebelum tasabbaba. Mana datang araqa dulu. Araqan tasabbaba Zaid tak boleh. Syahman tafaqqa Bakrun tak boleh. Nafsan taba nafsun tak boleh. Syaiban ishta'ala ra'su tak boleh. Begitu juga tadi kalau yang zat mubhamah, ulaman ishtaraitu 20 tak boleh. Sebab apa 20 duduk belakang? Sebab apa tak boleh tu? Sebab kita sebut tadi tujuan tamyiz ni nak bagi apa? Nak menafsirkan satu perkara yang tidak jelas. Jadi kalau disebut isyaraitu 20, tak jelas lah 20 apa, baru datang gulaman. Tapi kalau kamu sebut dah gulaman kat depan tu dah jelas dah. Jadi tak tercapailah maksud bagi tamyiz. Tamyiz ni nak mendengar satu perkara yang tak jelas. Isyaraitu 20, aku beli 20 apa? Gulaman. Sekarang kamu letak gulaman depan. Gulaman isyaraitu 20. Orang tahu dah lah gulam tu. Tak, jadi tidak ada yang tidak jelas sehingga perlu dijelaskan. Oleh sebab itu nak tamyiz letak di belakang. Wallahu a'lam bissawab. Saya cadang nak baca mustathna tapi tak apalah, tangguhlah. Okay, wallahu a'lam. InsyaAllah nanti kita baca bab al-mustathna. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hal min soal? Ada soalan tak? Tak ada soalan? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.